Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bila kita pijak tanah, rasa macam kukuh je kan? Rasa stabil. Tapi, hakikatnya permukaan planet kita ni sentiasa bergerak. Hari ni, kita akan cuba fahamkan kuasa di sebalik pergerakan tu. Gempa bumi. Untuk kita faham betapa dahsyatnya kuasa ni, jom kita imbas kembali apa yang terjadi di Palu, Indonesia pada tahun 2018. Ia bukan sekadar gegaran biasa, tapi satu peringatan yang jelas yang tanah di bawah kaki kita ni hidup, bertenaga dan kadang-kadang boleh membawa kemusnahan. Jadi, ini persoalan utamanya. Kenapa? Macam mana bumi yang kita rasa stabil ni tiba-tiba boleh bergegar dengan begitu ganas? Dalam kupasan kali ni, kita akan rungkai jawapannya. Okey, untuk faham semua ni, kita kena menyelam lebih dalam, betul-betul ke dalam perut bumi. Sebab semuanya bermula dari situ. Cuba bayangkan bumi ni macam sebiji buah peach. Kat luar sekali, kita ada kulit yang nipis dan keras. Itu kerak bumi. Bawah kulit tu ada isi yang panas dan likat. Kita panggil mantle. Dan kat tengah-tengah sekali ada biji yang super panas, iaitu teras bumi. Setiap lapisan ni ada peranan penting. Dan lapisan-lapisan ni semua bukannya statik. Kunci untuk faham gempa bumi sebenarnya terletak kat permukaan bumi, di mana segalanya sangat-sangat dinamik. Kerak bumi ni, dia bukan macam satu kepingan yang licin tau. Cuba bayangkan macam kulit telur yang dah retak. Ia terpecah kepada beberapa kepingan gergasi yang kita panggil plat tektonik. Dan plat-plat inilah yang sentiasa terapung dan bergerak perlahan-lahan di atas lapisan mantle. Jadi, plat-plat ni bergerak. Ada dua jenis pergerakan utama. Satu, bila dua plat berlanggar atau bertembung, tekanan dia tu sangat kuat sampaikan ia boleh tolak kerak bumi ke atas dan boom, terbentuklah banjaran gunung. Sebaliknya, bila dua plat tu bergerak menjauhi satu sama lain atau bercapah, ia akan bagi ruang untuk magma dari bawah naik ke atas dan membina kerak bumi yang baru. Tapi, apa yang gerakkan plat-plat gergasi ni semua? Mesti ada enjin dia kan? Enjinnya ialah haba yang sangat panas dari teras bumi. Haba ni hasilkan arus perolakan dalam mantle, macam air yang tengah menggelegak dalam periuk. Arus inilah yang tolak dan tarik plat-plat di atasnya. Okey, jom kita simpulkan sekejap. Senang cerita macam ni. Haba dari teras, gerakkan arus dalam mantel. Arus ni pula gerakkan plat tektonik. Bila plat-plat ni bergesel, berlanggar atau menjauh, tenaga yang terkumpul dilepaskan secara tiba-tiba. Itulah gempa bumi. Dan sebab itulah di kawasan macam lingkaran api Pasifik, aktiviti ini jadi lebih keram dan lebih kuat. Kita dah tahu kenapa ia berlaku. Sekarang, jom kita tengok apa kesannya di dunia nyata. Sebab gegaran ni bukan sekadar fenomena geologi biasa. Ia ada kesan yang sangat-sangat besar pada kita semua. Kadang-kadang, satu nombor je dah cukup untuk kita faham segalanya. 465. Itulah jumlah nyawa yang terkorban dalam gempa bumi di Mexico pada tahun 2017. Inilah harga sebenar sebuah gempa bumi, nyawa manusia. Dan kesan buruknya tak berhenti kat situ je. Bayangkan, rumah hancur, jalan raya musnah, hospital runtuh, ekonomi lumpuh, orang hilang kerja. Dan yang paling teruk, parut trauma yang ditinggalkan tu sangat mendalam. Lepas tu, boleh pula muncul wabak penyakit sebab sistem sanitasi dah rosak. Satu bencana boleh mencetuskan bencana yang lain. Bukan manusia je yang terkesan, alam sekitar kita pun sama. Habitat haiwan dan tumbuhan musnah sekelip mata. Bahan-bahan kimia berbahaya boleh terlepas dan mencemarkan air dan tanah. Tanah runtuh boleh mengubah landscape secara kekal. Parutnya akan kekal lama. Memang dengar macam menakutkan kan? Tapi berita baiknya kita bukannya tak boleh buat apa-apa. Jom kita tengok macam mana kita boleh bersedia dan kurangkan risiko daripada bencana ni. Ada macam-macam cara kita boleh bersedia. Dari segi teknologi, sistem amaran awal macam pengesan tsunami boleh bagi kita masa beberapa minit yang sangat berharga. Dari segi kejuruteraan, kita boleh belajar dari negara macam Jepun yang bina bangunan pintar tahan gempa. Kita juga boleh bekerjasama dengan alam semula jadi. Contohnya, tanam pokok bakau untuk jadi benteng tsunami. Dan yang paling penting, pendidikan. Semua orang kena tahu apa nak buat. Tahu teori je tak cukup. Kena ada latihan praktikal. Kat negara-negara yang berisiko tinggi, latihan macam ni dah jadi perkara biasa. Pelajar tahu kena berlindung bawah meja, pekerja pejabat tahu cara nak kosongkan bangunan dengan pantas, tindak balas yang pantas dan teratur inilah yang boleh menyelamatkan nyawa. Dan untuk pastikan semua ini berjalan lancar, kita perlukan satu badan penyelaras macam otak kepada semua operasi ini. Di Malaysia, kita ada NADMA. Mereka lah yang bertanggungjawab untuk pastikan amaran dikeluarkan, bantuan dihantar dan usaha menyelamat diselaraskan dengan baik. Mereka ni tulang belakang tindak balas bencana negara kita.
Jadi, kita dah sampai ke penghujungnya. Hakikatnya mudah. Kita memang tak boleh hentikan pergerakan plat tektonik bumi. Itu di luar kawalan kita. Tapi, apa yang kita boleh kawal ialah tahap persediaan kita. Jadi, soalan terakhir bukanlah jika gempa bumi akan berlaku. Tapi, apa peranan saya dan anda dalam membina komuniti yang lebih bersedia dan selamat? Satu soalan untuk kita fikirkan bersama.